Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita perdana edisi Jumaat 8 Januari 2021. Saya Syahril Sarafuddin. Dan saya Hazel Desmond. Berikut paparan utama malam ini. Tindakan lanjut bendung penularan COVID-19 diumum Perdana Menteri Isnin ini. Lebih 45,000 penduduk terjejas banjir di 411 PPS libatkan 5 negeri. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin akan membuat pengumuman khas mengenai tindakan lanjut yang akan dilaksanakan kerajaan bagi menangani situasi semasa jangkitan COVID-19 Isnin ini. Tegas Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, kerajaan memandang serius dan sentiasa memantau tren peningkatan jangkitan yang terus mencatat 4 angka. Kita sedang meneliti dan juga menyediakan SOP dan berbagai-bagai lagi yang dicadangkan supaya apabila kita umum nanti ianya boleh diterima oleh semua. Ada yang nak ketat, ada yang tidak mahu memperketatkan. Memang macam-macam. Bagi peniaga-peniaga, mungkin mereka kalau boleh tidak mahu ada SOP yang ketat kerana menyukarkan perniagaan mereka. Ada yang bimbang, takut-takut perniagaan mereka perlu ditutup, macam-macam ni. Jadi sebab itulah kita bincang secara detail. Kerana kepentingan semua pihak kita akan jaga. Beliau bercakap dalam sidang media harian berhubung perkembangan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP di Ibu Negara. Dalam pada itu, bahagian Regulatory Farmasi Negara NPRA telah meluluskan pendaftaran vaksin COVID-19 iaitu Pfizer. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin Abu Bakar mengesahkan perkara itu dimaklumkan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah kepada beliau. Jelasnya Malaysia telah bersedia menerima vaksin COVID-19 pada bulan depan, namun penerimaannya masih tertakluk kepada jadual penghantaran Pfizer. Dalam perkembangan lain, Khairi Jamaluddin berkata Malaysia mengekalkan pendirian pemberian 2 kali dos vaksin COVID-19 kepada kumpulan SASA dalam tempoh 21 hari. Because kita stand guided by clinical trials, and clinical trials mean for Pfizer is 2 doses 21 days apart. So we will give it 21 days apart, not any later than that, unless ada clinical data yang baru. So yesterday, the expert panel that is headed by Dr. Kalai from Kementerian Kesihatan Malaysia has recommended to Jawatankuasa, and we accepted that if we give you 1 dose, we have to reserve that second dose for you within 21 days. Beliau ditemui selepas Majlis Pelancaran Malaysia Grand Challenge di Putrajaya. Baik, kita beralih kepada perkembangan banjir. Portal info banjir Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM melaporkan setakat pukul 7 malam, lebih 45,000 penduduk daripada 12,234 keluarga di 5 negeri dipindahkan. Mereka ditempatkan di 411 pusat pemindahan sementara PPS. Pahang merekodkan peningkatan mendadak jumlah penduduk dipindahkan. Kita ikuti statistik penduduk terjejas mengikut daerah.
Mangsa terakhir yang dilaporkan hilang selepas bot yang mereka naiki karam berhampiran jambatan gantung Kampung Bertang, Ulu Jelai, Sungai Koyan, Lipis, Isnin lalu ditemukan lemas pagi tadi. Mangsa Zakirah Ahmad Husin, 19 tahun, ditemukan penduduk kampung berhampiran jambatan kereta api Bukit Betong di Kuala Sungai Tanum, kira-kira 11 km dari tempat kejadian pukul 11 pagi tadi. Menurut Ketua Polis Daerah Lipis, Superintenden Azli Muhammad Noor, mayat mangsa dihantar ke Hospital Lipis untuk dibedah siasat. Dalam kejadian Isnin lalu, Zakirah bersama ibunya, Rozi Omar, 52 tahun, menaiki bot berkenaan bersama ayahnya, Ahmad Husin Mat Aris, 52 tahun dan kakaknya, Nur Aina, 23 tahun. Kejadian itu menyebabkan Rozi dan Nur Zakirah terjatuh ke sungai, manakala Ahmad Husin dan Nur Aina selamat. Mayat Rozi kemudiannya ditemukan 9.45 pagi Selasa lalu. Dengan penemuan tersebut, operasi mencari dan menyelamat ditamatkan 12.45 tengah hari tadi. Penduduk terjejas banjir yang ingkar arahan pihak berkuasa supaya berpindah ke PPS bakal berdepan tindakan undang-undang. Amaran dikeluarkan Ketua Polis Kelantan, Dato' Syafin Mahmad, kerana masih terdapat penduduk terjejas banjir yang enggan memberikan kerjasama. Penduduk yang degil boleh dikenakan tindakan mengikut beberapa peruntukan undang-undang, antaranya kerana ingkar dan menghalang tugas penjawat awam. Tapi kita pun timbang dalam keadaan sekarang ni dengan kes COVID-nya, dengan banjir dan sebagainya, banyak pertimbangan-pertimbangan yang kita laksanakan. Tapi janganlah sampai terpaksa kita ambil undang-undang pula disebabkan keengganan untuk pindah ke pusat pemindahan. Jangan sampai tahap itu. Jadi saya sebagai Ketua Polis, saya menyuruh kepada mangsa-mangsa ni beri kerjasamalah pada kita. Dato' Syafi'in melakukan tinjauan banjir di tambatan di Raja Kota Baru. 39 kompaun dikeluarkan kepada penduduk Kelantan semalam kerana tidak mematuhi prosedur operasi standard SOP. Antaranya tidak memakai pelitup separuh muka dan tidak mengamalkan penjarakan fizikal selain berkumpul di kawasan tumpuan banjir seperti di Lembah Sirih. Baik, di Terengganu pula, wartawan Azrul Faizal Jusuh memaklumkan yang sehingga ke saat ini situasi di daerah Kemaman tidak banyak berubah. Dan jika hujan lebat malam ini, pertambahan penduduk yang dipindahkan ke PPS dijangka berlaku. Azrul Faizal yang kini di Cukai Kemaman punya butirannya. Azrul? Baik, terima kasih Syahril juga Hazel di studio. Kini saya berada di Kemaman untuk perkembangan terkini banjir di Terengganu, dan untuk waktu ini saya berada di hadapan perumahan Sutera Mas, iaitu di berhampiran dengan Kampung Mak Cili, dan merupakan tempat yang terjejas teruk ketika ini. Dan boleh dikatakan sepanjang hari ini setelah air melimpahi di kawasan ini, para penduduk yang terkesan telah pun berpindah ke pusat-pusat pemindahan, dan ada lagi yang masih tinggal dan masih lagi menantikan perkembangan cuaca pada malam ini. Dan untuk yang terkini yang dikeluarkan oleh Sekretariat Pengurusan Bencana Negeri Terengganu, untuk waktu ini penduduk yang terjejas di Terengganu direkodkan seramai 13,207, iaitu sedikit menurun berbanding pada petang tadi, itu seramai 13,264 penduduk yang masih berada di 52 PPS, dan ini melibatkan 3,341 keluarga. Dan untuk daerah Kemaman direkodkan, iaitu sehingga kini, sehingga pukul 8 malam ini, itu seramai 11,057 penduduk yang terjejas berada di 26 PPS dengan melibatkan 2,743 keluarga. Dan Dungun pula mencatatkan kenaikan, itu seramai 2,062 pada malam ini, ditempatkan di 24 PPS melibatkan 577 keluarga. Dan daerah Hulu Terengganu masih lagi kekal dengan 88 penduduk terjejas di 2 PPS. Dan untuk makluman,
dua sungai di Terengganu masih lagi direkodkan mengatasi atau melepasi paras bahaya, iaitu Sungai Kemaman dengan 6.44 meter dan juga Sungai Dungun dengan 13.31 meter. Itu yang diberikan oleh Jabatan Pelayanan Saliran, dan ini sedikit gambaran untuk para penduduk di daerah Dungun dan Kemaman. Berkemungkinan jika berlaku hujan lebat pada malam ini bakal ada penduduk yang bakal dipindahkan lagi ke PPS jika pertemuan dengan hujan lebat dan juga kenaikan air pasang besar di bahagian hilir sungai. Jadi itu yang terkini, dan kita harapkan penduduk di Kemaman dan juga di Dungun terus ikuti perkembangan cuaca semasa, dan di sini boleh saya kongsikan ada masih lagi berlaku hujan sekejap-sekejap di Kemaman, dan harapkan keadaan ini akan terus dipantau oleh pihak berkuasa di sepanjang perumahan ataupun kediaman penduduk yang berisiko banjir pada malam ini. Jadi saya kira itu dapat saya kongsikan pada waktu ini dari Kemaman, dan terus kembali bersama rakan tugas di studio dengan Syahril dan juga Hazel untuk berita seterusnya. Silakan. Baik, Azrul, terima kasih. Baik, sementara itu polis Terengganu memandang serius dan akan mengambil tindakan tegas terhadap individu yang menyebarkan berita palsu mengenai banjir. Tegas Ketua Polis Negeri itu, Datuk Rosli Cik, perbuatan tidak bertanggungjawab itu merupakan budaya tidak sihat serta tidak bermoral yang boleh menimbulkan panik dalam kalangan masyarakat. Mereka ni macam satu hobi pula viral perkara-perkara yang tidak betul, yang fake, yang false ni, menyebabkan kegusaran kepada masyarakat. So pihak polis akan bertindak tegas dengan membuka kertas-kertas kesihatan jika ada laporan polis dibuat, dan kita boleh siasat di bawah Seksyen 290 KK yang mendatangkan kemudaratan, bencana dan sebagainya, dan juga 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Kita pandang serius isu-isu sebagai isu ini rupa kerana dia boleh menyebabkan kebimbangan dan kegusaran kepada masyarakat. Datuk Rosli bercakap kepada media selepas melakukan tinjauan banjir di daerah Kemaman dan Dungun dengan menaiki helikopter PDRM. Baik, kita beralih kepada situasi banjir di Kelantan. Jumlah penduduk terjejas sedikit berkurangan malam ini berbanding petang tadi. Langsung bersama Majidah Ismail di Kota Baru untuk perinciannya. Majidah. Silakan Majidah. Baik, Hazel, Syahril, terima kasih. Saya kini berada di sebelah Sungai Kelantan yang merupakan antara tempat ramainya pengunjung di Kota Baru ini, yang menjadi antara kawasan tumpuan pengunjung melepak pada siang hari, khususnya pada hujung-hujung minggu macam hari ini. Jadi sebenarnya di Kelantan, kedudukan ataupun jumlah penduduk yang terjejas banjir nampaknya menunjukkan tren penurunan mungkin disebabkan oleh cuaca yang hari ini yang semakin baik, di mana hanya 4,831 penduduk yang dipindahkan setakat ini berbanding dengan petang tadi 6,354 orang, dan kini hanya tinggal 1,438 keluarga yang berada di 59 PPS. Ini membabitkan 6 jajahan, iaitu Kuala Krai, Pasir Mas, Tanah Merah, Gua Musang, Kota Baru. Jadi sebenarnya Kuala Krai masih lagi mencatatkan kedudukan tertinggi dengan lebih 2,000 penduduk yang berada di 18 PPS ini, diikuti oleh Pasir Mas 1,574 penduduk. Kemudian di Tanah Merah 406 penduduk berada di 9 PPS, Gua Musang 196, Jeli 73 dan Kota Baru hanya 1 PPS dibuka, membabitkan 22 penduduk yang membabitkan 16 keluarga. Jadi menurut info rasmi JPS, bacaan sungai-sungai utama juga menunjukkan tren penurunan berbanding siang tadi, di mana ketika ini hanya 6 batang sungai yang merekodkan bacaan melebihi paras amaran berbanding 8 pada siang tadi, iaitu antaranya ialah di Jeti Kastam di Kota Baru, Sungai Golok di Rantau Panjang, Sungai
Sungai Tembangan di Macang dan Kusial Baru di Tanah Merah. Jadi sebenarnya di kawasan ini seperti yang saya katakan tadi merupakan tempat tumpuan pengunjung khususnya pada hari Minggu, dan sebenarnya pihak polis turut memantau kawasan ini bagi memastikan tiada orang awam yang berada di sini sejak malam tadi kerana bimbang dikhawatiri laluan pejalan kaki di sebelah saya ini dan di depan sana terdapat rekahan-rekahan yang mungkin membahayakan nyawa mereka sekiranya mereka berada di sini, kerana kebanyakannya datang ke sini untuk melihat keadaan air Sungai Kelantan yang menunjukkan tren meningkat dan kadang-kadang menurun. Jadi sebenarnya pada jam 7 petang tadi saya bersama kru dan juga pihak APM ke kampung Teluk Kandis bagi mengagikan bantuan berupa makanan keperluan harian kepada penduduk yang terjejas di kawasan itu yang dikatakan terkepung akibat air Sungai Kelantan yang melimpah tebing yang menjadikan mereka tidak dapat keluar daripada kawasan mereka. Dan hasil pemerhatian ataupun tinjauan kami tadi menggunakan bot amfibia silik milik APM, hanya 7 keluarga daripada 20 penduduk di kampung tersebut terkepung dan menerima bantuan daripada pihak APM. Jadi apa yang diharapkan, semoga besok akan ada sinar, akan cuaca pun lebih cerah, jadi membolehkan lebih ramai penduduk yang berada di PPS ketika ini dapat pulang ke rumah masing-masing dan membersihkan rumah mereka daripada lumpur dan kekotoran. Jadi saya kira itu yang dapat saya kongsikan dari Kelantan. Kembali kepada Hazel dan juga Syahril di Angkasa Puri. Silakan. Baik, Majidah, terima kasih untuk perkongsian itu tadi. Kita ke perkembangan berikutnya. Sejumlah 306 pencawang elektrik di Pahang sudah ditutup pihak Tenaga Nasional Berhad TNB sejak banjir melanda. Di daerah Temerloh yang paling teruk terjejas, 65 pencawang ditutup. Jelas pengerusi TNB, Datuk Seri Matzir Khalid, kerja-kerja pembaikan sedang giat dilakukan dan penutupan itu perlu dilakukan atas faktor keselamatan. Awal kejadian banjir sebanyak 306 pencawang telah ditutup. Pencawang telah ditutup dan pihak TNB telah berusaha untuk membuka dalam tempoh 3 hari ini, 3 hari daripada 4 hari dah. TNB sudah berusaha dan sekarang ni yang berbaki 106. TNB juga mengambil langkah tambahan dengan membekalkan set generator ke kawasan terjejas termasuk di pusat pemindahan sementara. Datuk Seri Mahathir ditemui media semasa melakukan lawatan kerja ke Kuantan. TNB turut menyumbang RM250,000 kepada Kerajaan Negeri Pahang bagi membantu penduduk terjejas banjir di negeri itu. Sumbangan disampaikan kepada Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail di Wisma Seri Pahang. Baik, hampir setahun, rakyat sudah terbiasa mempraktikkan budaya norma baharu bagi mengekang penularan COVID-19. Tidak terkecuali di kawasan terjejas banjir, pematuhan SOP yang ditetapkan Kementerian Kesihatan perlu dipatuhi. Ia bagi memastikan penduduk terjejas yang dipindahkan ke PPS terhindar daripada jangkitan penyakit akibat banjir dan COVID-19. Laporan Ayu Norehan Saleh. Proses pemindahan ke PPS perlu mematuhi garis panduan pengurusan PPS COVID-19 dan mengikut nasihat KKM seperti menjaga penjarakan fizikal serta memakai pelitup separuh muka setiap masa. Mereka juga perlu disaring dan kemudian ditempatkan dengan mematuhi aspek penjarakan fizikal. Semua penduduk terjejas banjir yang datang ke PPS ini perlu memakai pelitup separuh muka dan juga perlu menyukat suhu mereka dan menggunakan aplikasi My Sejahtera, juga memakai cecair pembasmi kuman untuk melindungi tangan mereka. Saringan dilakukan di klinik mobile yang dikendalikan klinik kesihatan di tempat yang disediakan. Ini ialah klinik mobile. Semua penduduk yang terjejas banjir perlu membuat ujian saringan di sini dan
dan jika mereka tidak mempunyai gejala, mereka boleh berada di PPS ini. Dan jika mereka mempunyai gejala, mereka perlu diasingkan di bilik isolasi yang dikhaskan. Penduduk terjejas akan disediakan khemah khas yang disusun mengikut penjarakan fizikal berpandukan penetapan KKM. Setiap PPS yang dibuka perlu mempunyai jarak khemah lebih kurang 2 meter antara satu khemah ke satu khemah yang lain dan mereka tidak boleh mengalihkan khemah ini bagi mengikuti garis panduan yang telah ditetapkan Kementerian Kesihatan Malaysia. Penyediaan makanan dan minuman adalah secara berbungkus sepanjang beroperasi. Ini ialah dewan makan bagi penduduk terjejas banjir di setiap PPS. Setiap tempat disediakan tanda penjarakan fizikal dan mereka perlu beratur sepanjang 1 meter antara individu lain ke individu lain dan mereka perlu beratur mengambil makanan di sini. Terima kasih, Kak. Dan duduk di tempat yang telah disediakan mengikut jarak. Bismillahirrahmanirrahim. Aktiviti berkumpulan juga dilarang. Ini termasuk ziarah sesama penduduk terjejas di PPS. Semua kawasan tertutup di PPS dibiarkan terbuka bagi membolehkan peredaran udara bertujuan mengeluarkan partikel tercemar. Mereka yang ditempatkan di sini juga perlu mengutamakan kebersihan. Ia bagi mengelakkan penduduk terjejas dijangkiti penyakit bawaan air dan cirit-birit serta COVID-19. Sentiasa menjaga kebersihan di PPS ini, sentiasa memakai pelindung pelitup muka dan juga sentiasa membuang sampah di tong sampah yang disediakan oleh petugas. Penggunaannya perlu menutup mulut dan hidung, tidak dibenarkan memakai dengan longgar dan diparas bawah hidung. Yang paling penting di PPS ini, anda perlu sentiasa memakai pelitup separuh muka dan juga sentiasa mengamalkan penjarakan fizikal dan juga sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Ibu bapa turut diingatkan mengawasi anak-anak bagi mengelak perkara tidak diingini. Sentiasa patuhi arahan pihak berkuasa. Laporan Ayu Nurhan Saleh, Berita RTM. Baik, untuk mengetahui perkembangan cuaca, kita ke Jabatan Meteorologi bersama pegawainya. Kita bersama dengan Syazwani di sana. Silakan. Terima kasih Syahril dan Hazel di Angkasa Puri. Baiklah, kita teruskan melihat paparan carta angin semasa dan pada rantau negara kita kini masih lagi berada dalam tempoh monsun timur laut dengan kelajuan angin yang agak kencang iaitu melebihi 60 km sejam dan ketinggian ombak boleh mencapai melebihi 4.5 meter. Oleh itu, Met Malaysia masih lagi mengekalkan ketiga-tiga amaran angin kencang dan laut gelora bagi kawasan-kawasan perairan yang bertanda kuning, jingga dan juga merah. Amaran ini turut melibatkan kebanyakan kawasan perairan negara dan dijangka akan berkuat kuasa sehingga 12 Januari 2021. Keadaan ini adalah amat berbahaya kepada semua aktiviti perairan dan juga perkapalan, termasuklah aktiviti di belantar minyak dan juga perkhidmatan feri. Selain itu, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran cuaca peringkat waspada melibatkan bahagian Dungun dan juga Kemaman di negeri Terengganu dan juga keseluruhan daripada negeri Pahang dan juga negeri Johor. Amaran ini turut dikeluarkan bagi bahagian barat negeri Sarawak sehingga 12 Januari 2021. Dan bermula 10 Januari nanti, hujan turut dijangka berlaku secara berterusan melibatkan bahagian Kudat, pantai barat dan juga sebahagian daripada bahagian pedalaman di negeri Sabah sehingga 12 Januari 2021.
2021. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dengan kemungkinan banjir dan juga angin kencang yang boleh berlaku. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca untuk malam ini. Sekarang kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Syazwani Yahya. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Syazwani untuk perkembangan semasa cuaca seketika tadi. Ini pula situasi semasa jangkitan COVID-19. 2,708 kes sembuh direkodkan hari ini menjadikan jumlah kumulatif kes sembuh 105,431 kes. Kes sembuh hari ini mengatasi kes baru dengan 2,643 kes menjadikan jumlah kumulatif kes positif 131,108 kes. Selangor mencatat kes baru tertinggi hari ini 1,086 kes, diikuti Sabah 401 kes. Kes kematian pula mencatat rekod tertinggi dengan 16 kes menjadikan jumlah kematian 537. Dan berikut data terkini COVID-19 diikuti kes positif harian mengikut negeri. Baik, 6 kluster baru COVID-19 dikenal pasti hari ini menjadikan keseluruhan 576 kluster dikesan di seluruh negara setakat ini. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah memaklumkan kluster baru yang dikenal pasti hari ini ialah kluster Jalan Klinik, kluster Tapak Bina Xavier, kluster Bukit Belimbing, kluster Kauran, kluster Capital dan kluster Setapak Indah dengan 338 kes positif. 132 kes positif COVID-19 dikesan bagi kluster Jalan Klinik melibatkan daerah Kelang, Selangor melalui saringan bersasar di sebuah kilang. Sehingga hari ini 448 individu telah disaring bagi kluster tersebut. Kluster Tapak Bina Xavier pula mencatatkan 30 kes positif melibatkan daerah Petaling, Selangor yang dikesan melalui saringan bersasar di sebuah tapak binaan. Manakala kluster Bukit Belimbing mencatatkan 33 kes positif melibatkan daerah Petaling dan Kelang, Selangor melalui saringan bersasar di sebuah syarikat. Selain itu, kluster Kauran melibatkan daerah Kedingau, Sabah merekodkan 55 kes positif melalui saringan individu bergejala. Kluster Capital merekodkan 72 kes positif melibatkan daerah Lembah Pantai, Kuala Lumpur hasil saringan individu bergejala. Dan kluster Tapak Indah dengan 16 kes positif melibatkan daerah Titiwangsa, Kuala Lumpur hasil saringan Kendiri. Setakat hari ini sebanyak 319 kluster telah tamat menjadikan kluster aktif sebanyak 257.
Sementara itu, Perkeso menerima 376 permohonan di bawah skim bencana kerja Perkeso sepanjang tahun 2020. Daripada jumlah itu, 129 pemohon telah menerima bayaran faedah berjumlah RM216,898, manakala 42 kes ditolak dan 205 kes masih dalam siasatan. Timbalan Menteri Sumber Manusia Awang Hashim berkata kes yang diterima sebagai bencana kerja adalah bagi mereka yang disahkan dijangkiti COVID-19 di tempat kerja sahaja. Kesemua pencarum terbabit dibayar 90% daripada gaji mereka mengikut jumlah hari mereka dirawat di hospital. Very fast. Kita dapat sangat cepat untuk bayaran. Selesai saja kita dah dapat semua. Sehari-hari kita punya tim Perkeso iaitu tim prihatin yang ditubuhkan untuk menyelesaikan masalah ini. Ada satu task force team just khusus bahagian investigation bagi menyelesaikan kita to speed up our process untuk kita buat payment, buat pembayaran. Beliau bercakap kepada pemberita selepas merasmikan persidangan 3 tahunan Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia Negeri Kedah di Alustar. Kes penemuan senjata api, 19 individu ditahan bagi membantu siasatan. Laporan penuh teruskan bersama berita perdana. Jabatan Perangkaan Malaysia menyasarkan 24.2 juta penduduk akan selesai dibanci pada tarikh akhir banci 2020 fasa kedua. Jumlah itu merupakan baki daripada anggaran 32.7 juta penduduk Malaysia yang masih belum dibanci melalui kaedah dalam talian atau e-census yang tamat 20 Disember lalu. Ketua Perangkawan Malaysia merangkap Pesuruhjaya Banci 2020, Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, seramai 8.5 juta penduduk telah dibanci melalui kaedah e-census, merangkumi 26.1% penduduk Malaysia. Banci 2020 fasa kedua akan dilaksanakan secara temu ramah bersemuka mulai 20 Januari ini sehingga 6 Februari. Jadi kita harapkan by 6 Februari itu 100% penduduk negara Malaysia akan dibanci. Itu sebab satu benda yang itu mencabar kepada pelaksanaan banci ini ialah pengoperasian. Dan ditambah pula pelaksanaan banci kali ini berbeza yang terdahulu, akan ada yang di kalangan penduduk negara Malaysia yang perlu kita minta mereka memahamilah bahawa pelaksanaan banci ini kita tidak boleh tangguhkan. Dalam pada itu, bagi negeri-negeri yang terlibat banjir, kaedah banci akan dijalankan mengikut keperluan dan kesesuaian situasi semasa. Kita harap by 20 hari bulan tu, kalau misalnya jumlah ataupun tempat-tempat yang tidak boleh diakses sebagai banjir itu telah mula reda, kita boleh continue berdasarkan tarikh umum tadilah 20 hingga 6 Februari. Tetapi jika tidak, jika ada halangan banjir masih berlaku, mungkin kita akan sesuaikan, kita panggil case by case basis lah. Beliau berkata demikian dalam sidang media Banci 2020 fasa kedua di Putrajaya. Banci fasa kedua akan melibatkan 43,000 pegawai banci yang akan dilantik di seluruh negara. Orang ramai diminta memberi kerjasama kepada pegawai banci untuk memastikan tiada siapa yang ketinggalan demi masa depan dan kemakmuran negara. Sembilan 19 individu ditahan bagi membantu siasatan berhubung kes penemuan senjata api di Tampoi, Johor 1 Januari lalu. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Akril Sani Abdullah Sani berkata, suspek ditahan pasukan gerakan UMNO PGA menerusi operasi benteng. Jelasnya siasatan sedang dijalankan bagi mengetahui motif pemilikan senjata api berkenaan. Ya, kita ada tangkap 19 orang semua ini dari pelbagai negara, pelbagai warga negara. Ada Indonesia, ada daripada Myanmar, serta salah saya, dan juga termasuklah orang tempatan kita. Kita menjumpai beberapa pucuk ataupun beberapa komponen senjata api yang kita percaya mungkin wujudnya itu sangat diragui.
ya, sangat diragu. Dan kita mahu lihat apakah di sebalik kewujudan senjata api tersebut, adakah ia digunakan bagi tujuan yang menyalahi undang-undang atau adakah ia merupakan senjata limpahan yang perlu dilupuskan dan yang berkaitan dengannya lah, ya. Pernikahan buku sejarah penubuhan Brigad Tengah Pasukan Gerakan Am dan Batalion 4, 5, 6 dan 19 diceras. Dalam pada itu, PDRM akan terus memastikan pematuhan SOP terus dipertingkat dalam usaha mengekang penularan COVID-19. Bukan saja untuk pesta air, bahkan juga sambutan keramaian yang melibatkan perhimpunan ramai, yang mana isu penjarakan fizikal ini menjadi masalah utama kita sekarang ini. Baik, berikut kami bawakan harga minyak mingguan untuk jangka masa seminggu dari 9 Januari hingga 15 Januari depan. Malaysia dijangka menerima butiran kos melibatkan nilai pampasan projek kereta api laju Kuala Lumpur Singapura pada hujung bulan ini. Ketua Pegawai Eksekutif MyHSR Corporation Sdn Bhd MyHR Corp, Datuk Muhammad Nur Ismail Kamal berkata, buat masa ini jumlah pampasan sebenar kepada Singapura masih belum dimuktamadkan. Sebaik butiran kos diterima, pihaknya akan meneliti beberapa perkara sebelum memuktamadkannya. The true fact is there is no amount to be disclosed yet. The process of compensation is that Singapore is going to finalize. This is what they mentioned during Parliament speech, that they are going to finalize what they think should be the claims for compensation. They themselves don't know what it is. They haven't submitted to us. So how can we disclose what is something that is not submitted to us yet? So that is the truth. Datuk Muhammad Nur Ismail berkata demikian pada sesi taklimat media projek HSR Kuala Lumpur Singapura di Ibu Negara. Jelasnya pampasan berkenaan akan meliputi beberapa komponen termasuk kos konsultan dan kos tenaga kerja. Sebelum ini, Singapura telah membelanjakan lebih 270 juta dolar Singapura ke atas projek tersebut. Bagaimanapun, jumlah yang perlu dibayar tidak dapat didedahkan kerana tertakluk di bawah perjanjian dua hala kedua-dua negara. Sementara itu, beliau berpandangan tidak ada keperluan untuk menerbitkan bon sebagai sumber kewangan bagi melunaskan pembayaran pampasan berkenaan kerana kosnya tidak terlalu besar. Baik, terima kasih Syahril dan juga Hazel. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Persekutuan Badminton Dunia BWF menggantung seumur hidup 3 pemain badminton Indonesia dan seorang eksekutif syarikat peralatan sukan warga negara Malaysia kerana kesalahan mengatur perlawanan. Melalui satu kenyataan, BWF juga memaklumkan 5 lagi pemain Indonesia digantung antara 6 dan 12 tahun serta masing-masing didenda antara 3 hingga 12 ribu dolar Amerika. Indonesia itu melakukan kesalahan berkenaan ketika bertanding dalam kejohanan peringkat rendah di Asia sehingga 2019. Unit Integriti BWF mendapati 3 pemain yang digantung seumur hidup itu bertindak mengatur dan menyelaraskan pemain lain untuk terlibat dalam tingkah laku tidak jujur. Panel Pendengaran Bebas BWF mendapati pemain terbabit melanggar peraturan integriti badminton dengan mengatur, memanipulasi dan melakukan pertaruhan perlawanan.
Seorang rakyat Malaysia yang menjadi wakil eksekutif barangan sukan turut digantung dari terlibat dalam kesemua aktiviti berkaitan badminton seumur hidup. Menurut kenyataan tersebut, individu itu telah mendekati pemain antarabangsa dan menawarkan wang untuk memanipulasi perlawanan. Dia didapati menyalahguna kedudukan dan pengaruhnya sebagai eksekutif dalam jenama sukan dalam usaha untuk merosakkan badminton antarabangsa dan memperkayakan dirinya sendiri. Konfederasi Hoki Malaysia KHM menangguhkan kejohanan Liga Hoki Malaysia 2021 MHL dan pengumuman rasmi mengenai perkara itu akan dibuat tidak lama lagi. Kejohanan yang akan membuka tirai pada 14 Januari hingga 20 Februari depan bagi kategori lelaki dan 20 Januari hingga 20 Februari bagi kategori wanita itu adalah perlawanan sulung tempatan dianjurkan mengikut kalender kejohanan KHM bagi musim 2021. Bagaimanapun, keputusan menangguhkan Liga terpaksa dibuat berikutan peningkatan kes COVID-19 dalam negara dengan jumlah tertinggi mencecah 3,027 kes semalam. Pengerusi Jawatankuasa Pertandingan Datuk Seri Anil Jit Singh memaklumkan bahawa satu sidang media akan diadakan di pejabat KHM dalam tempoh 1 atau 2 hari lagi. Berikutan ancaman COVID-19, KHM bersetuju untuk menganjurkan kejohanan tanpa kehadiran penonton, menetapkan prosedur operasi standard SOP ketat serta memperkenalkan format perlawanan baharu. Saingan 2021 bakal menampilkan Sabah selaku muka baharu bagi kategori lelaki selain 7 pasukan musim lepas yang akan merebut kejuaraan tahun 2021. Bagi saingan wanita pula, 4 pasukan musim lepas akan menerima cabaran daripada Young Tigres dan Uni KL Ladies yang membuat penampilan kali pertama bagi musim 2021. Ketua Pegawai Eksekutif CEO Kedah Darul Aman KDAFC Kamal Idris Ali menafikan spekulasi pihaknya bakal mendapatkan khidmat pemain naturalisasi negara Muhammadu Sumareh. Setelah tamat kontrak bersama kelab Thailand Polystero FC, masa depan Sumareh menjadi tanda tanya. Dia dikaitkan dengan beberapa kelab Liga Malaysia termasuk Kedah. Kabar angin mengatakan Kedah bakal meminjamkan Muhammadu Sumareh ke JDT dan sebagai balasan, seorang lagi pemain naturalisasi negara, Liridon Krasniki, bakal dipinjamkan ke skuad bimbingan Aidil Syahrin Saha itu. Mengenai Liridon pula, Kamal tidak memberikan sebarang maklum balas sama ada perkara tersebut benar ataupun sekadar kabar angin. Setelah menamatkan saingan Liga Super musim 2020 menjadi naib juara, Kedah Darul Aman bakal beraksi dalam saingan Piala AFC musim ini dengan satu lagi pasukan iaitu Terengganu FC. Ini pula berita sedih mengenai Ratu Tempin Bowling Negara Shalin Zulkifli yang mengumumkan persaraannya sebagai atlet kebangsaan Selasa lalu kini bakal meneruskan karirnya dengan menyertai sirkuit bowling profesional di Amerika Syarikat. Dalam nada sebab untuk meninggalkan pasukan kebangsaan yang telah disertainya lebih 3 dekad lalu, bekas juara dunia itu turut menzahirkan penghargaan kepada barisan kejurulatihan yang telah mendidiknya selama ini. Ujarnya keputusan untuk mengundur diri itu dibuat berikutan ingin memberi lebih masa kepada diri sendiri bersempena dengan tahun baru 2021. Shalin menjelaskan sejak mula mewakili negara pada usia 13 tahun, dia telah banyak korbankan masa untuk keluarga dan cita-cita. Justeru ini adalah masa yang terbaik untuk bersara dan menyambung pelajaran dalam bidang psikologi sukan. Kalau dah pernah ikuti kerjaya saya, dapat menang pingat emas Sukan Commonwealth. Sebab masa tu pun saya menjadi salah seorang atlet yang diharapkan untuk menangi pingat emas. Tapi Alhamdulillah, teammate saya dapat menang juga untuk bowling, Kenny Ang dan Ben Heng yang sekarang telah menjadi jurulatih saya. So itulah antara kenangan manis dan pahit saya. Pada sidang media berkenaan, pemenang 20 pingat emas Sukan C itu dilihat menitiskan air mata ketika menyebut nama jurulatih kesayangannya Holloway Chia yang disifatkan sebagai individu paling berpengaruh dalam membentuk dirinya sebagai atlet berkualiti. Kalau bukan sebab Holloway juga, mungkin saya tak datang balik ke pasukan kebangsaan sebab saya dah ambil break kejap. Tapi sebab asa jumpa bapa saya cakap, okey, saya garanti Shalin ni, you let her come back to the team. So
memang banyak history lah. Di antara saya dengan Asa, dengan kami menang World Championship pun dengan Asa. Selepas ini, Shalin akan mempersiapkan diri untuk menyertai sirkuit profesional yang menjadi cita-citanya sejak remaja untuk bergelar pemain bowling profesional dunia. Sukan Para Asia APG pada 2022 akan menjadi medan ujian pertama buat bekas jago pimpong negara Muhammad Syakirin Ibrahim selaku jurulatih skuad pimpong para Malaysia. Menurut Muhammad Syakirin, dia perlu berusaha mencapai matlamat yang telah ditetapkan oleh Majlis Paralimpik Malaysia MPM dalam usaha memperkasakan atlet para sukan berkenaan. Jelas Syakirin, dia kini masih lagi dalam proses pembelajaran dalam aspek kejurulatihan terutama dalam menilai keupayaan lawan dan atlet sendiri. Menurutnya, dengan adanya prosedur standard operasi SOP yang lebih ketat, pasukannya kini boleh menyertai lebih banyak pertandingan pada tahun ini. Untuk target yang pertama APG lah. Itu Asian Para Games. Itu KPI pertama. So kalau tak ada masalah, insya-Allah semua akan berjalan lancar dan itu adalah target pertama saya pada tahun ini. Dan saya juga masih dalam proses pembelajaran dalam skuad para ni. Jadi masih banyak lagi perlu dibelajar lah untuk mengenal pasti oponen ataupun ranking sistem semua tu lah. Beliau ditemui ketika menghadiri kem latihan anjuran Persatuan Pimpong Malaysia TTAM sebagai jurulatih jemputan. Pengalaman dan keserasian menjadi tunjang utama buat dua wakil Malaysia daripada pasukan GBX iaitu Lokman Haziq dan Ahmad Syahrin Shahruddin. Mereka bakal memikul tugas mencabar dalam kejohanan dunia FIFA E-Club World Cup. Menurut Lokman, gandingannya bersama Syahrin bakal membawa cabaran hebat buat lawannya dari negara-negara Asia yang menurunkan pemain-pemain terbaik. Pengalaman tu ada, cuma orang kata untuk hari ini kami akan cuba melakukan yang terbaik. Dia sebab bila kita cakap pasal pertandingan online ni, dia ada kesukaran sikit dari segi connection, dari segi tidak stabil internet tu kan. So apa yang kami boleh buat, apa yang saya dan Ayin boleh buat ialah kami akan janjikan persembahan yang terbaik dan kami berharap agar kami akan dapat pergi ke peringkat yang paling tinggi lah. Pasukan GBX diletakkan di dalam kumpulan bersama pasukan elektronik dari negara Indonesia, Jepun dan Singapura dengan dua kategori yang perlu dimainkan iaitu kategori PlayStation 4 dan Xbox One. Pelancong di China yang memberi makan burung camar dengan menggunakan mulut dikecam netizen. Video yang tular di laman sosial itu menunjukkan beberapa pelancong wanita meletakkan roti di dalam mulut mereka dan mendongakkan kepala sebelum menunggu burung-burung camar yang berterbangan di langit untuk memakan dari mulut mereka. Bagaimanapun, tindakan tersebut mengundang kritikan ramai yang percaya perkara itu tidak bersih, memandangkan burung camar sering mencari makanan di tempat pembuangan sampah. Ini pula tular sebuah video memaparkan seekor anjing yang menyelamatkan seekor ikan emas. Berdasarkan rakaman ini, salah seekor daripada ikan emas itu telah terkeluar daripada bekasnya. Bagaimanapun, anjing yang pintar ini telah meletakkan ikan itu semula ke dalam bekas berkenaan. Di Thailand, seorang lelaki memberikan CPR kepada seekor gajah yang tercedera. Difahamkan anak gajah tersebut dilanggar sebuah motosikal dan terbaring dalam kesakitan. Bagaimanapun, haiwan itu sedar selepas 10 minit dan dibawa ke lokasi lain untuk rawatan sebelum dipertemukan dengan ibunya. Beberapa foto telah dimuat naik oleh seorang pengguna di Twitter yang menunjukkan seekor lipas yang dipercayai sudah mati berada dalam aiskrim. Lebih menggelikan, sebahagian aiskrim terbabit sepertinya sudah separuh dimakan sebelum lipas itu ditemui. Rata-rata netizen memberikan pelbagai komen selepas melihat foto-foto tersebut.
Baik, perlu belajar logat Sabah mendalami watak emosi. Itu antara cabaran yang dilalui Dayang Arida untuk melakonkan wataknya dalam drama terbaru Cinta Muka Surat. Lebih menarik, lokasi penggambaran drama ini juga dibuat sepenuhnya di Sabah dengan menggunakan kru produksi tempatan. Ada surat saya? Surat? 31. Tak ada lah. Ada tu, cuba periksa betul-betul. Perjalanan syuting tu memang mudah lah. Biasa je lah. Biasa Kita je shoot pun dalam seminggu and fully in Sabah. Semua memang kita shoot kat Sabah. So nak kata susah tu tak. Susahnya bagi rasanya Dayang ke? Untuk I lah sebab I kena cakap bahasa Sabah fully. Memang I orang Sabah tapi sebabkan I dah lama dekat KL, so nak cakap Sabah tu balik dia macam betul ke aku cakap ni? Macam tu lah. Saya beruntung sikit sebab saya ni jadi orang Semenanjung, pergi bekerja dekat sana. Antara pelakon yang terlibat dalam drama ini adalah Abby Cornelis dan Zuzila Muhammad. Dalam cerita ni dia banyak bermain dengan emosi, dengan apa orang kata, dengan gila. Dia macam boleh dikatakan gila lah Aina ni. Macam kalau orang tengok hantar surat dekat arwah suami and dia dapat balik surat tu, dapat jawab, dapat reply daripada arwah suami dia. Hai, jangan lupa saksikan saya Mustaqim sebagai Am. Saya dan Aida sebagai Aina dalam Gadis Muka Surat pada 8 Januari 2021 jam 9.30 malam di TV2. Unit drama TV RTM membawakan kelainan dalam naskah terbarunya dengan menampilkan kombinasi aksi langsung, animasi dan teknik imej jenaan komputer CGI. Drama berjudul AI in Love yang mengangkat genre cinta dan kekeluargaan ini membarisi pelakon hebat tanah air seperti Jana Nick, Dini Shazman, Lia Natalia, selain personaliti RTM, Sahi Samsudin, Syafiqah Ishak serta Ivan Tai. Menurut pengurus unit drama TV RTM, Rahayu Wahid, idea menerbitkan drama tersebut tercetus daripada mantan ketua pengarah penyiaran sebelum ini yang mahukan tema cinta diangkat sebagai naskah utama. Dia masalah dia COVID dan kita tak boleh keluar untuk buat penggambaran. Jadinya macam mana hero dan heroin kita nak berjumpa dan bercinta kan ketika itu. Lepas tu kita dapat idea untuk perjumpaan tu kita buat dari segi animasi. Dan kita tak tahu sebenarnya ketika itu proses animasi tu ambil masa yang sangat panjang. Okey, tapi bila selesai dan kita dapat artis yang baik, lepas tu dengan proses animasi dia yang pun cantik, dia ada animasi, dia ada hologram, dia ada CGI, ada macam-macam dekat dalam ni. So kena tontonlah sebenarnya, dia sesuatu yang baru yang dikeluarkan oleh unit drama. Beliau menjelaskan demikian selepas majlis pratonton drama bersiri AI in Love di Angkasa Puri yang turut dihadiri pengarah drama Nur Rashikin Zainal. Cabaran dekat saya sebab tiga kombinasi ni memang saya tak pernah buat dan of course unit drama pun tak pernah buat, jadi memang banyak cabarannya dari sudut editingnya, dari sudut dubbing, voice over kan. Jadi tapi benda-benda yang agak mencabar itulah bagi kita, orang kata satu pengalaman lah yang which is orang kata mencabar diri yang akhirnya dapat menghasilkan satu naskah yang berbeza. Ini adalah first time dia buat animation punya sekali macam drama dengan animation. Ini first time dia buat. Ini memang agak excited lah tengok tadi. Bila nampak on set tu memang lain. Set macam biasa tapi dia more pada green screen. Sebab kita pun macam tak boleh, kita ada SOP lagi masa tu, so tak ramai sangat pun. Jadi itulah cara dia macam kalau tengok pun tadi banyak yang seorang-seorang. Sebab kita memang ikut benda SOP tu lah. Sebenarnya kita shoot masa SOP sebenarnya, masa PKP. So bila nampak hasil dia macam wow, rupanya ini jadi dia. Saya tak sangka, tak nampak langsung CGI dia, nampak green screen tak ada, memang nampak exactly macam nampak kartun macam tu.
Baik, berita perdana edisi 8 Januari 2021 berakhir di sini. Terus berwaspada kerana COVID-19 masih ada dalam komuniti kita. Sentiasa patuh SOP ditetapkan dan amalkan norma baru. Dan pastikan anda imbas MySejahtera di setiap premis yang anda kunjungi. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera.